kawan-kawan, sebab hari ni is the special. I share you docket khas yang keluar daripada Kementerian Kesihatan. So nampaknya dah lebih pada 200 orang. So let's begin. So good evening, Dr. Roland here from the Sky Clinic, dan hari ni I akan share pasal vaksin. Siapa yang beria nak vaksin tu? I akan cerita sikit. And kenapa orang-orang frontliner akan jadi test bed, ataupun mereka akanlah orang pertama akan jadi acid test. Dia akan kena acid test ni untuk tengok sama ada mereka sendiri nak ambil vaksin tu. So you guys yang duduk diam-diam tak nak komen apa-apa, nak kata padan muka tak nak lah, tak sedap pula. Tapi nak kata now the ball is on your court. Sekarang bola tu dekat you all, sebab you guys akan dapat vaksin tu pertama sekali. So nak bagi tahu you, dalam Kementerian Kesihatan ataupun sistem public health means ataupun sistem kesihatan kerajaan, lebih ada 280,000 staff. Itu yang kita dapat tahu tahun lepas. Tahun ni mungkin tak beritahu lagi pun. So 280,000 staff KKM, termasuk tambahan lagi kepada PDRM, rela dan juga angkatan tentera. Mereka lah orang pertama akan dapat vaksinasi. Dan vaksinasi yang mereka akan dapat ialah the Pfizer-BioNTech vaksin. Inilah vaksin RNA. So nama vaksin itu ialah Comirnaty, nama vaksin tu. So ini yang docket ni adalah docket daripada dikeluarkan oleh NPRA. NPRA ni ialah badan atau agensi Kementerian Kesihatan yang bertindak untuk mendaftar vaksin RNA Pfizer-BioNTech. So I bacakan sedikit. Dia mRNA vaksin ni didaftar pada 8 hari bulan Januari 2021 under Conditional Registration for Pharmaceutical Product during Disaster Guideline. Disaster ni so kira macam dalam satu keadaan bencana, mereka terpaksa pakaikan sistem ni ataupun jadual-jadual ni untuk keluarkan apa-apa ubat yang mungkin boleh membantu untuk mengurangkan bencana tu. Okay, so yes, 280,000 staff KKM, banyak tu. Sistem penjawat awam ada lebih kurang 1.8 ke 1.9 juta orang. So 280,000 agak-agak is the number of staff KKM ada. Okay, so vaksin ni ialah RNA vaksin. So I akan tunjuk sedikit pasal RNA vaksin. I pernah buat RNA vaksin, saya pernah ceritakan kepada you all. Okay, I can move it. So if you can see, so katakan macam mana vaksin ni akan berkesan. So RNA vaksin dia hanya ialah satu slip informasi DNA RNA je. So dia ada satu informasi sangat-sangat kecil yang akan diletakkan dalam satu kapsul lemak. So ada satu kapsul lemak ni, dia ada 2 layer, and dia akan dibentuk macam ni vaksin tu. Dan vaksin ni dia akan masuk ke dalam sel badan kita bila kena di-inject lah. So bila you kena inject, dia akan masuk ke dalam sel. Dia akan serat duduk kat permukaan ni, masuk ke dalam, and dia akan masuk ke dalam. So informasi ni dia akan masuk ke dalam. And bila dia masuk ke dalam, untuk vaksin Pfizer, dia tak masuk ke dalam nukleus. Dia tak masuk kepada nukleus. Nukleus ni lah pusat informasi sel you. So all your information dalam sel, dia akan masuk, semua akan jaga. So baka you, DNA you semua ada dalam nukleus. Tapi RNA vaksin Pfizer tak masuk ke dalam ni. So dia akan masuk sini, and dalam sel kita ni ada something called as macam satu mesin pencetak. Okay, so dia ada mesin pencetak ni. So I just kat luar lukiskan sikit. So dia akan masuk ke dalam sel ni, informasi ni akan masuk. So bila dia masuk, kita ada satu benda nama dia ribosome. So skrip tu dia akan masuk lalu kat sini, dan dia akan cetak. Dan apa dia akan cetak informasi ni
untuk COVID-19 punya virus ni, dia akan cetak spike protein. Spike protein tu ialah spike yang you biasa nampak dalam kalau mereka lukis COVID tu, dia akan lukis virus tu bentuk macam ni kan. So dia akan print kaki dia. So dia akan print kaki ni, banyak kaki ni. Mesin ni akan cetak, print macam fotokopi mesin, cetak, dia akan buat banyak ni. Dan benda-benda ni dia akan keluar. Dia ada satu gate lah, dia satu pintu, dia akan keluar and keluar ke dalam badan. So bila dia keluar ke dalam badan, sel darah putih you ada banyak jenis lah, ada B cell, T cell and everything. And sel ni apa yang akan jadi? Dia akan cam kaki ni and dia akan cuba bentukkan antibody. So bila dia bentuk antibody, katakan kalau you tak pernah didedah kepada virus COVID tu and masuk ke dalam kerongkong you, so automatically badan you tahu bila nampak spike protein tu, dia akan bina something called as antibody, bentuk dia macam ni, macam clip untuk tangkap benda ni. So sekiranya kalau virus yang betul-betul datang, virus COVID-19 yang betul-betul datang, dia akan clip. Bila dia clip ni, virus SARS-CoV-2 ni, dia tak boleh masuk ke dalam sel-sel paru-paru you, sebab dalam sel paru-paru tu dia ada docking site. Docking site ni lah tempat di mana clip ni boleh masuk. So bila clip ni dah kena tutup, automatically badan you akan letak macam target, dia tag and dia akan serang. So itu cara macam mana vaksin RNA berkesan. So vaksin RNA teknik dia macam ni. Vaksin DNA teknik dia lain pula. Itu dia ada guna macam DNA daripada adenovirus cipan dan sebagainya. Okay, so apa yang menarik anak share is side effect. Okay, so side effect ni adalah kesan sampingan daripada ambil ubat-ubat ni. So memang vaksin tu akan boleh membantulah. Itu berdasarkan apa kajian saintifik yang mereka buat. So antara side effect ialah severe allergy ataupun alahan. So kepada orang-orang yang mungkin ada macam asma and everything, mungkin kalau ada airway, susah bernafas and everything, so dia kena berjaga-jaga sebelum mereka ambil vaksin tu. Kalau ada orang yang ada macam pendarahan yang banyak, dia kena berjaga-jaga. Dan orang ada HIV ataupun ada sindrom yang mana ada autoimmune disease ataupun immune system dia sangat-sangat lemah, mereka tak boleh ambil this kind of vaccine first selagi mereka jumpa doktor dan sebagainya. Tapi side effect ni yang paling ketara yang nak ceritakan lah. So dalam side effect punya docket kat sini ni, docket ni siapa-siapa nak, saya akan share nanti atas page link saya. Nanti you boleh download sendiri dan you boleh baca sendiri. Tapi semua docket ni dalam bahasa Inggeris. Jadi saya nak terjemahkan dalam bahasa Melayu sebab Menteri Kesihatan pun dia takkan terjemahkan dalam bahasa Melayu. Tapi dia saya nak ucapkan dia tahniah lah. Dia akan dapat vaksin ni awal seminggu sikit untuk suntik semua staff KKM tu. Okay, so first thing is common side effect. Lebih 1 dalam 10 orang akan ada sakit dekat bahagian lokasi, akan rasa simptom-simptom keletihan, sakit kepala, sakit otot, sakit sendi, demam dan mungkin ada yang menggigil, demam sampai menggigil. Itu 1 lebih daripada 10 orang. So mungkin 2 orang daripada 10 orang akan ada simptom macam ni. Mungkin 3 orang akan ada simptom macam ni. Okay, dengar yang lebih menarik ni. 1 daripada 100 orang mungkin akan ada kemerahan dan mungkin ada muntah-muntah. Okay, yang lepas ni lagi menarik. 1 daripada 1000 orang akan ada pembengkakan nodus limfa. Nodus limfa ni dia boleh ada dekat bahagian tengkuk, boleh ada dekat bahagian ketiak,
depan ni your neck, belakang kepala ada limfa ni. Okay, so nodus limfa, feeling unwell, rasa sangat-sangat lemah, pain dekat limb, sakit dekat tangan dia yang berlarutan. Lagi satu menarik tu, 1 daripada 1000 orang akan ada insomnia. Insomnia ni tak dapat tidur. Okay, and ada juga yang ada rasa kegatalan pada tempat lokasi injection tu. Okay, but here's the thing yang mereka terangkan kat sini juga, rare side effect, kesan side effect yang sangat-sangat jarang, may affect up to 1 in 10,000 people. Mungkin 1 daripada 10,000 orang boleh mengalami simptom paralisis muka ataupun cacat saraf muka dia, facial nerve dia, untuk seketika. Mungkin seminggu, 2 minggu, 3 bulan, 6 bulan dan sebagainya. So benda tu yang bila I tengok tu like, hey, facial drooping tu macam mata dia boleh jatuh, bibir dia boleh jatuh macam ni, cakap macam tu sampai air liur melilih and everything. 1 hingga 10,000 orang may have this effect. Okay, so katakan kalau kita suntik 500,000 orang, maka akan adalah mungkin 50 atau kurang orang ada simptom yang macam mulut dia batu, mata dia jatuh macam tu, slurring, cakap macam tu boleh terjadi. Dia tak boleh kunyah betul-betul. So this is what we call facial drooping. Okay, so ini doket yang mereka sendiri keluarkan, bukan I tarik daripada langit ataupun dan sebagainya. So kalau you guys buat press statement kepada menteri-menteri yang pandai tu, kau bacalah ni kat public. Okay, you baca this document to public and biar mereka fikir mereka nak ambil vaksin ke tak nak ambil. Bukan kata kita tak nak, tak suruh you ambil. You nak ambil, you ambil. You tak nak ambil, you tak payah ambil. Kalau you get the virus, kalau 2-3 hari sesama ataupun batuk, I rasa I lebih suka dapat virus tu 2-3 hari I batuk sesama daripada I nak suka-suka ambil the virus. Okay, these are the things yang ada effect lah. And another thing is dalam vaksin ni pun akan ada juga 2-3 ingredient yang nama dia, code name dia lah ALC 0315 and ALC 0159. Dia lah satu bentuk kolesterol, and ada orang mungkin ada alahan kepada tu. So sebab tu walaupun mungkin masa time rollout plan ni kita nampak rollout plan ni masih dalam setakat main cakap saja. Tak ada yang konkret apa plan kita, macam mana kita nak roll out everything. Tapi apa yang kita nampak, rakyat kat luar sana, you takkan dapat vaksin tu dulu. So you guys chill dulu. Sebab orang-orang dalam KKM, I risau kepada orang-orang doktor-doktor yang kerja mereka sangat stres. Sebab bila mereka sangat stres, so stres mereka sangat-sangat tinggi. Okay, kita balikkan lukis terbalik. Stres mereka tinggi, maka sistem immunity mereka akan rendah. So bila sistem immunity you sangat rendah, apa yang akan jadi? You can be compromised. Even though you punya niat baik, you bekerja everything bagus, tapi memang time COVID ni kerja tertekan and everything, kena pakai PPE macam-macam everything. Tapi we will have to see lah siapa orang-orang KKM yang akan ambil dulu. Sama ada ramai akan kata, you know what, I don't want to take the vaccine lah, I bayar pakai PPE tu apa. So sebab tu I kata first rollout of vaccine ni ialah acid test kepada KKM. Because we will watch, I will watch, you will watch, rakyat akan tengok
siapa yang akan ambil? Sama ada doktor-doktor kat sana akan ambil vaksin, sama ada staff-staff sana akan ambil vaksin, and apa implikasi ataupun impact yang akan ada. Because memang kita akan tengok beribu-ribu kes, berpuluh-puluh orang nampak keluar kat Facebook lepas ambil vaksin, jadi ada allergic reaction, ada kesan-kesan sampingan dan sebagainya. Memang ada. Seperti saya katakan tadi, kalau 500,000 vaksin kalau dicucuk, akan ada 50 orang ada efek. Kalau 50 orang tu asyik viral dekat online, siapa takkan nampak? Siapa takkan gerun? Because that is definitely going to happen. But at the same time, ramai orang ni akan ada hierarki daripada atas tu. Okay, ketua jabatan, ambil lah vaksin ni. Oh, you tak ambil ya? So, the pressure will come kepada all this public sector lah. So, dia akan jadi macam, dia akan kira macam letak dalam trap lah. So, tapi kepada you guys yang luar sana yang kerja KKM and everything, sebab you guys sangat pendiam, tak lantang langsung nak komen pasal benda ni. Bukan I kata vaksin tu tak bagus. Mungkin vaksin tu berkesan, tapi mungkin we need more time. We need more time to see what is the effect and everything. Tapi kalau orang kata kat sana, we will give the politician first, I sokong, biar mereka dapat dulu. But if people asking me, will I take the Pfizer vaccine? My answer is no. I'm not ready to take the Pfizer vaccine yet. I think there ada banyak option vaksin lain yang akan develop. Macam I lebih suka tengok kepada vaksin yang Russian develop. Russian develop ialah vaksin pertama sebab dia develop the adeno vaccine yang dia gunakan shelling daripada adenovirus. Adenovirus tu dia letak encrypt DNA kat dalam ni and dia buat. And I think yang paling I suka sekarang ni yang telah mereka develop is the what is this called? Is the Indian vaccine. Vaksin yang India tengah buat. Mereka mungkin akan cipta vaksin yang termurah sekali, and they're going to use an inactive vaccine. Inactive vaccine ni maksudnya katakan virus tu macam ni. Ni kira macam cara old school mereka buat vaksin lah. Yang kalau primitif tu, I rasa I akan pilih vaksin yang lama-lama sikit punya. So vaksin primitif, katakan ni lah virus tu. Vaksin primitif ialah macam ni. Dia akan pecahkan vaksin ni kepada banyak-banyak partikel. So maksudnya partikel-partikel virus tu dia akan duduk dalam badan macam ni. Dia main duduk je. So dia akan biarkan badan you untuk cipta immunity tu secara sendiri. So virus normal bentuk macam ni, tapi mereka akan gunakan teknologi untuk pecahkan virus tu jadi macam serpihan, letak dalam vial, suntik ke dalam badan, and biar badan you take over untuk buat tu. Bukan untuk buat coding and everything lah. Itu bagi saya is the I feel lah. Itu pendapat peribadi saya lah as a doctor lah. What I will choose kalau I nak ambil vaksin lah. Tapi ambil vaksin pun bukan bermakna that automatically you boleh keluar daripada Malaysia dan sebagainya. Kita tak mungkin boleh keluar sebegitu cepat pun, because ada banyak strain virus yang berlainan. So even kalau kita rujuk kepada Pfizer punya vaksin pun, dia hanya pada strain COVID yang pertama sekali yang mereka dapat dekat Wuhan. So bila vaksin daripada Wuhan tu, the virus strain tu bentuk dia lain. Tapi yang kita dengar ada yang B117, virus yang virus sebab dekat UK, ada yang kat South Africa. So senantiasa akan ada pembentukan strain baru, sebab virus COVID ni dia macam umpama macam virus yang buat kopi dia yang selalu buat kesilapan. Macam buat ejaan, selalu budak sekolah ni akan buat ejaan yang salah. So ayat-ayat dia akan keluar salah. So coding-coding dia akan keluar salah. So bila coding-coding keluar salah, bermakna akan juga ada pembentukan signaling dan pembentukan sifat virus tu akan berubah. So
memang mutant lah. Virus ni memang mutant. Virus ni memang viral. Sebab tu kalau you beli antivirus pun untuk komputer, mana boleh sekali you beli antivirus tu sampai 20 tahun, 30 tahun you guna. Sebab orang-orang yang buat antivirus tu lah yang mungkin buat virus-virus macam ni.